Alhamdulillah, Pak Syekh. Pak Syekh sihat ke? Alhamdulillah. Nampak kau lebar balik. Buruk progress sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang, selamat berjumpa sekali lagi dalam segmen Bual Bicara Santai-Santai di Wakaf Elmi. Malam ni kita berada di siri yang ke-34. 34 kali dah bermakna Wakaf Elmi ini berlangsung 2 kali seminggu, iaitu pada hari Ahad dan hari Rabu. Setiap malam hari Ahad dan malam hari Rabu pada jam 9.30 malam melalui live Facebook Santai Sata. Jadi malam ni seperti malam lain-lain lah, malam sebelumnya kita bersama dengan sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Malam ni kita ada tetamu istimewa saya malam ni, iaitu Ustaz Nick Omar bin Nick Abdul Aziz. Kita juga ada Ustaz Rosli, Muhammad Rosli Hussein, dan kita ada tamu jauh dari Saudi Arabia, dari Arab Saudi, iaitu saudara kita, saya pun tak kenal lagi, tak bunyi suara lagi ni, iaitu Ustaz Faiz, Akhi Al-Faiz Fadlullah. Dan kita ada bersama dengan kita juga, ada seorang lagi, siapa dia tu, Ustaz Yusri. Ustaz Yusri ada. Jadi kita nak sound check dulu. Nak tanya mula-mula dulu, apa khabar Ustaz Nick? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, Ustaz Nick beres. Suara bagus. Ustaz Rosli? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara kita Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, alhamdulillah bikhair. Sakta je Syekhna. Okey. Ya. Kejap lagi baru saya tunjuk muka Ada tengah berjalan kejap ni. Okey. Beres. Okay. Tak apa, beres. Ustaz Yusri pun gelak juga ni. On apa tu Ustaz Yusri? Okey, tak apa. Jadi tak apa, nanti kau dia masuk tu deh. Okey, Ustaz Yusri line dia ada masalah sikit, saya rasa. Line dia ada masalah sikit, tak ada dan alhamdulillah malam ni kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam Wakaf Elmi kita, dan malam ni kita nak berbincang sedikit, masih kita berada di bulan yang diraihkan oleh umat Islam, iaitu bulan Rabiul Awal. Walaupun Rabiul Awal ini tidaklah bulan istimewa kalau dibandingkan dengan bulan Ramadan, bulan-bulan haram. Dalam setahun tu ada 4 bulan, iaitu bulan haram yang Allah lipat gandakan amalan-amalan kita. Tetapi bulan Rabiul Awal ini ialah bulan-bulan biasa saja. Cuma kebetulan pada bulan ini dikisahkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan ini. Dan tarikhnya pun masih dipertikaikan oleh para sejarawan. Orang-orang sejarah pun mempertikaikan bahawa ada kata 9 Rabiul Awal, ada kata 12 Rabiul Awal, dan kita tidak nak bincang tu, dan kita tidak nak cerita tentang itu, tetapi kita nak cerita pada malam ni ialah batal tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin.
Jadi malam ni kita nak kupas secara santai-santai, secara mudah-mudah untuk mudah difahami apakah Rasulullah itu, bagaimanakah dia sehingga Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kepada seluruh alam ini. Bukan setakat rahmat kepada manusia, bukan setakat rahmat kepada para jin, bukan setakat rahmat kepada pokok-pokok, bukan setakat rahmat kepada haiwan, tetapi rahmat lil alamin, seluruh alam ini. Jadi kita malam ni santai-santai kita, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang telah pun ada di Facebook sana. Nampaknya baru ada 4-5 orang. 9 orang dah ni. Ahlan wa sahlan, terima kasih kerana bersama dengan kita. Jadi ada dah ni seorang nama Imi Suhaimi. Daripada mana Imi ni? Daripada Johor, Paguh. Alhamdulillah, jauh. Daripada tu daripada apa nama ni, Imi Suhaimi. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke wakaf kita. Untuk permulaan ini kita nak minta Ustaz Lee dulu, bila kata rahmatan Muhammad ataupun Rasulullah rahmatan lil alamin, nak minta Ustaz Lee dalam masa 5 minit cerita, bagi sedikit gambaran kepada kita, gambaran awal. Dipersilakan Ustaz Lee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, berbincang tentang Nabi kita Rasulullah rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah takdirkan kita semua berada sebagai umat Nabi, umat yang paling istimewa, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa visi dan misi rahmatan lil alamin. Allah SWT dengan jelas menyebut dalam suratul Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak utuskan, hantar kamu hai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Imam Baydawi ketika membahas ayat ini, dia kata riqqatul qalbi wa syu'urul mas'uliyah wa ri'ayah lil akharin. Dia kata rahmat ini ialah kelembutan hati. Rahmatan lil alamin maksudnya Rasulullah sendiri, Allah SWT jadikan hatinya lembut dan perasaan bertanggungjawab untuk menjaga dunia ini dengan risalah Allah. Jadi jaga dunia itu dengan risalah Allah. Dan tujuan kebangkitan Nabi ialah untuk memberi kelembutan dan perlindungan kepada seluruh alam semesta dengan risalah Allah, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun la ilaha illallah ini tidak dipaksa, la ikraha fid din, tidak dipaksa kepada manusia, tetapi Rasulullah membawa misi dan visi yang cukup jelas, iaitu berusaha supaya setiap jiwa manusia dapat menerima la ilaha illallah dengan penuh kelembutan, dengan dakwah yang penuh kelembutan, supaya kalimah ini dapat masuk ke dalam hati manusia dan menjadi penyelamat baginya di dunia dan di akhirat. Imam Ibn al-Jauzi ketika membahaskan ayat ini, dia memberitahu tentang mafhum daripada Al-Quranul Karim tentang rahmat itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu, apa makna rahmat itu? Pertama, syurga, al-jannah. Dia bawa 16 mafhum daripada ayat Quran yang membicarakan tentang rahmat, rahmatan lil alamin.
Jadi Rasulullah SAW apabila dihantar ke dunia, maka dia menawarkan syurga. Berarti syurga setiap orang yang terima la ilaha illallah dan menjadikan la ilaha illallah hidupnya, menjadikan hidupnya, hatinya, maka dia akan dihadiahkan oleh Allah dengan syurga. Yang kedua dengan makna Islam. Jadi Rasulullah SAW telah berdakwah mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Jadi rahmat itu adalah la ilaha illallah, iaitu Islam. Jadi orang yang terima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia telah jadi Islam. Yang ketiga iman dengan makna Okey, iman. Ustaz Lee, dua dulu. Sipir dulu, Dua. ada Neblah. Dua dulu. Ada Neblah ni. Neblah. Nombor satu tadi syurga. Nombor syurga. dua, Yang kedua Islam. La ilaha illallah. Nombor tiga iman, kita sipir pas ni. Okay. Kita nak pergi kepada Ustaz Nik dulu sebab Ustaz Nik ni payah nak jumpa dia benar. Kalau tak buat temu janji berjuruh benar saja kita. Jadi kita booking Ustaz Nik ni 2 minggu dah untuk dia bersama-sama dengan kita. Dia pun melepaskan segala kerja dia hak lain, dia nak bersama dengan kita. Jadi Ustaz Nik Ustaz Nik pula bila disebut Muhammadun Rasulullah ataupun ni Rasulullah rahmatan lil alamin, Ustaz Nik mula-mula sekali Ustaz Nik Umar nak ayat gapo? Nak kata gapo? Kita tak usah tanya soalan, kita nak tahu ya. Silakan Ustaz Nik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada semua para syuyukh alim ulama yang ada dalam majlis ni. Jadi sesuai dengan suasana majlis ni santai tapi dia berhadaf insya-Allah. Maknanya dia ada tujuan. Dia panggil santai tapi sampai. Santai tapi sampai insya-Allah. Jadi secara mudahnya hamba cuba nak masuk line secara santai. Ya. Sebenarnya hamba tak sibuk. Hamba paling tak sibuk rasanya adalah ni. Cuma saja-saja buat sibuk. Ya. Itu yang pertama lah, santai lah tu. Yang keduanya tajuk ni besar. Tajuk ni besar. Ya. Kalau kita perhati atas dunia sekarang ni lah, semenjak daripada asas Allah Ta'ala cipta semua makhluk dengan tujuan Allah Ta'ala nak cipta kita manusia dengan matlamat untuk beribadat kepada Allah. Dan dengan kasih sayang Rahman Rahim Allah Ta'ala, dia nak tonjolkan supaya manusia ni betul-betul faham apa maksud rahmat yang Allah Ta'ala nak tonjolkan kepada makhluk, kepada manusia ni khususnya, sehingga Allah Ta'ala datangkan dua nama, dua sifat dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, secara mudahnya biasa ulama terjemah, dia ada beberapa versi makna, cuma yang biasa kita dengar adalah rahmat ni, Ar-Rahman ni dia merangkumi keseluruhan makhluk yang ada semasa hidup atas muka bumi ni. Jadi kita tak boleh nak gambarkan macam mana hadis yang kata rahmat Allah Ta'ala ni ada 100 versi lah. 100 peringkat. Dan hanya satu peringkat je Allah Ta'ala guna atas dunia ni. Ada lagi 99. Tetapi walaupun hanya satu jenis rahmat Allah Ta'ala curahkan kepada makhluk ni, kita rasa penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan kesian belah Allah, penuh dengan rahmat lah, kasih sayang daripada Allah kepada seluruh makhluk. Sehingga kita perhati anugerah, antara anugerah yang besar adalah anugerah kehidupan. Nikmat yang besar adalah antaranya nikmat kehidupan.
selain daripada nikmat iman, nikmat Islam lah yang kita tahu. Dan kalau kita perhati kehidupan ni bukan hanya kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya manusia, bahkan seluruh makhluk, hatta tumbuh-tumbuhan, hatta binatang. Allah Ta'ala beri kasih sayang, kesian belah dia, rahmat dia ditunjukkan kepada seluruh makhluk dia. Sehingga kita boleh rasa walaupun manusia tu tidak memenuhi cita rasa Allah, tidak memenuhi kehendak tuntutan Allah, tetapi kerana sifat Rahman Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala beri peluang kepada seluruh makhluk, termasuk manusia khususnya yang sepanjang hidup dia puluh-puluh tahun tak pernah rokok, tak pernah sujud pada Allah Ta'ala. Tetapi kerana sifat Rahman ni, Allah Ta'ala bagi je nikmat dia semasa hidup atas dunia. Itu yang kita faham daripada Rahman lah. Ar-Rahim satu lagi, kebiasaan ulama sebut, makna kasih sayang Allah ni dia berterusan. Sebab apa dia berterusan? Sebab sebahagian ulama kata nikmat Allah sebenarnya nikmat yang berterusan. Adakah sekarang ni kita merasai nikmat yang berterusan? Sebenarnya belum lagi. Kita belum lagi dapat nikmat Allah yang sebenar. Sebab nikmat Allah yang sebenar adalah nikmat yang berterusan. Macam mana kita boleh faham nikmat Allah Ta'ala sekarang ni masih tidak berterusan? Kita ambil satu contoh mudah je. Tak ada manusia yang hidup kekal semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang ni masih hidup, tak ada. Dan semuanya mati belaka. Jadi apabila mati, terputuslah nikmat Allah Ta'ala atas dunia ni. Nak menunjukkan kepada kita rahmat Allah ni sebenarnya nikmat dia ni berterusan sampai ke akhirat. Artinya kalau kita betul-betul nak merasai kenikmatan dalam kehidupan ini, kita nak merasai rahmat Allah Ta'ala kepada kita dan seluruh makhluk, kita kena fikir cara macam mana supaya rahmat Allah dan nikmat Allah ni dapat kita kecapi atas dunia dan sampai ke akhirat. Jadi 4 minit ke 5 minit lah tu. Ya dah tu. Kita berhenti setakat tu dulu. Terima kasih Ustaz ni. Ya. Nikmat yang berterusan. Waktu kita nak rahmat yang berterusan. Waktu kita nak. Nah, kita tak say kita ni pun ada sifat rahmat, sifat kasih sayang ada manusia ni. Allah campakkan sedikit kepada kita sifat reti berkasih sayang, reti, tapi apabila berlagu angin dengan kita je, sifat kasih sayang tu keluar. Apabila macam tadi Allah kata, Ustaz ni kata, kalau dia cocok ataupun jelira dengan kehendak Allah, Allah bagi. Hak tak jelira dengan kehendak dia pun Allah bagi juga. Tapi beza dengan kita lah, kalau tak jelira dengan kehendak kita, kita akan buat macam-macam lah. Nak suruh orang semua turut kita. Kalau orang tak turut kita, kasih sayang tu memang kita tak bagilah, tidak lahirkan. Tu perangai manusia. Okey, terima kasih Ustaz ni. Maknanya jelas kepada kita dah secara mudah-mudahnya bahawa rahmat Allah itu kasih sayang. Kasih sayang Allah supaya kita ni duduk atas muka bumi ni penuh dengan kita dapat merasai kasih sayangnya. Dan di samping Allah sendiri yang melalui para malaikatnya, nikmat-nikmat yang Allah turun kepada malaikat tu berbentuk kita pun tahu kan, malaikat rahmat ada turun hujannya, gaponya, tetapi ada satu lagi rahmat yang sangat istimewa yang berterusan tadi. Yang berterusan tadi dia tak beri melalui malaikat. Allah tidak bawa turun melalui malaikat, tapi dia bawa melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ni lah yang ramai orang, rahmat ni lah yang ramai orang dia tak rasa itu sebagai rahmat. Dia rasa sebagai gapo. Jadi Nabi bersusah payah nak bagi rahmat kepada seluruh alam ini dengan bersusah payahnya. Malaikat buat turun hujan tak susah payah. Malaikat buat hidupkan tanaman-tanaman, hidupkan dengan buahnya gapo semua tak susah payah. Tak ada siapa bahas, tak ada siapa pakai apa. Tetapi bila rahmat yang berkekalan ini, yang bukan setakat di dunia ini tapi nak sampai ke akhirat esok, ramai orang pakai, ramai orang batuh, ramai orang tolak, ramai orang tidak faham. Jadi memerlukan, sebagaimana Ustaz Lee kata tadi, memerlukan kepada kefahaman dakwah yang begitu kuatlah, yang begitu mantap untuk nak sampaikan rahmat ini kepada seluruh alam ini.
kepada manusia khususnya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Facebook, ada Roslili, ada lagi siapa lagi ramai ni. Jadi terima kasih, harap bersama dengan kita sampai ke penghujung nanti insya-Allah, dan kita harapkan kita semua dapat sesuatu daripada buah-buah santai ini. Ada bersama dengan kita ni Ustaz Yusri dan Ustaz Faiz belum lagi bersedia. Ustaz Lee ada, Ustaz Lee pun ada ni. Ustaz ni dia terkeluar mentah. Jadi kita nak minta Ustaz Yusri sikit lah. Gapo nak kata sebagai tamu kita, gapo nak kata dengan penerangan yang disampaikan oleh Ustaz Ni dan Ustaz Rusli tadi. Gapo Ustaz Yusri nak kata? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada sahabat Ustaz Satam yang dihormati Ustaz Ni Omar, kemudian Ustaz Rosli, kemudian sahabat kita yang jauh menjadi tamu kita pada malam ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Faiz daripada Saudi Arabia. Jadi alhamdulillah kita pada malam ini dapat sama-sama meneruskan program kita, dan perbincangan kita pada malam ini sebagaimana Ustaz ni sebut sejak tadi, iaitu tajuk kita ni luas. Dan yang tertariknya iaitu berkenaan dengan rahmat Allah SWT yang berterusan. Maka Allah Ta'ala kirim kepada kita seorang insan di kalangan manusia, supaya mudah manusia buat contoh, mudah manusia buat pedoman, dan Allah Ta'ala tidak mengirimkan rahmat dia ni di kalangan selain daripada manusia. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala kirim kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan membawa kita kerahmatan yang berterusan. Jadi nak capai rahmat berterusan ni tak lain tak bukan mesti mengikuti ataupun berpandukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fokus kita iaitu bagaimana kita nak mengekali supaya rahmat yang Allah Ta'ala kirim ini sampai kepada dunia akhirat. Apa ni sampai kepada perkampungan akhirat. Jadi kalaulah sekadar di dunia sahaja, maka Allah Ta'ala tak jadi semata-mata dunia saja. Maka Allah Ta'ala jadikan dunia ni kerana ada satu lagi perkampungan, negeri yang menikmati segala kenikmatan. Maka melalui proses mari ke dunia sampai kepada akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, dan bagi kamu akhirat itu lebih baik dan kekal. Jadi nikmat kita apabila kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kekal sampai kepada perkampungan yang abadi. Itulah yang nak tambah sikit. Sekian, wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz Isri. Jadi Ustaz Isri kata rahmat ini nak berkekalan, nak sampai ke akhirat esok, kerana akhirat itulah tempat yang kekal abadi. Masalahnya learning kita learning, orang kita learning dia cara mana kau rahmatan lil alamin ni, sehingga kan mereka menganggap bila kita sebut rahmatan lil alamin, mereka kaitkan dengan isu politik lah, gapolah, ada pokok politik lah gapo. Sedangkan perkataan rahmatan lil alamin ni ada dalam Quran, dan ianya menjadi satu slogan yang sangat penting, yang setiap kali kita memperingati Maulidur Rasul ini, kita mengenali dan kita korek, kita gali apa itu rahmat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kita ni dia sambut juga besar-besaran Maulidur Rasul ini, tetapi
dia mereka hanya nak mengambil berkat. Nak ambil berkat Nabi sahaja, berkat. Rahmat tak saya ambil. Dan mereka tak tahu pun, gapo kalau kita tanya, gapo rahmat yang Nabi bawa. Tak tahu pun. Jadi kita nak pergi kepada Ustaz Lee kerana Ustaz Faiz rasanya belum bersedia lagi. Tak tahu pukul berapa dia ni di sana ni, berkali tak maghrib lagi rasa di Saudi ni. Kalau duduk Saudi tak maghrib lagi masa ni. Jadi kita nak dia sudah berjalan, mungkin dia umrah kali. Boleh jadi. Dia dalam sambil dia melakukan umrah. Sambil dia berjalan. Okey, kita tunggu dia tunjuk muka, kita buang dengan dia sikit. Kita Ustaz ni kita pelacak-pelacak bahasa Arab kita dengan dia. Tapi dia Arab Saudi. Dia Arab Saudi lain sikit. Dia orang Melayu. Cuma dia duduk belajar sana. Mungkin kalau dia kecek Arab pun dia slang Arab Saudi lah. Tak apa, kita terang apa ni Ustaz Lee pun boleh tu. Kecek Arab Saudi ni. Okey, Ustaz Lee, nak minta lagi sebab kita nak mengenali rahmat. Gapo rahmat Nabi yang Nabi bawa? Rahmat Allah yang Nabi bawa. Tadi dua. Kita nak nombor 3, iman. Kalau boleh royak 2 atau 3 lagi. Sebab ada neblah. Ada neblah yang ulama kata ada neblah. Ustaz Lee sambung lagi. 3 lagi, iman. Silakan Ustaz Lee. Okey, terima kasih Ustaz Satar, rakan-rakan Ustaz Ni Umar, Ustaz Yusri. Mengikut Imam Ibn Jauzi, rahmat pertama nombor 1 dia letak syurga. Maksudnya orang yang terima ujung potek dia akan pergi ke syurga. Kemudian Islam, kemudian iman. Jadi dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah dia telah mensahihkan iman. Akidah tauhid yang telah dirosakkan oleh orang-orang Arab jahiliyah musyrik di Mekah. Orang Arab yang duduk di Mekah dia keturunan daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail. Tapi dirosak. Mereka merosakkan, maka dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar akidah yang betul. Akidah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab akidah, orang-orang yang musyrik nak dia jumpa Nabi, dia kata gini ya Muhammad. Kita ni sama-sama wali. Kita ni wali. Kita ni baka yang sama. Keturunan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kita walaupun jarak kalau mengikut alu tarikh, jarak antara Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad lebih kurang 6,000 tahun jaraknya. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaraknya lebih kurang 6,000 tahun. Tapi orang-orang Quraisy dia sudah tahu. Dia kata kita ni sama. Jadi kita punya keturunan yang sama dan kita dimuliakan oleh Allah dengan Kaabah. Kita jaga Kaabah dan kita pelayan haji. Maksudnya di musim haji, bulan haji, orang-orang Arab akan datang buat haji dan kita menjadi tuan rumah melayani mereka ini. Jadi bagaimana kalau kita buat toleransi, kita buat selang-seling, tahun-setahun. Tahun ni kita sembah Allah dalam bentuk yang Quraisy sembah, dan haji pun kita buat sebagaimana haji Quraisy. Kemudian tahun depan kita sembah Allah mengikut cara kamu. Lalu turun ayat yang mana Allah tidak memberi izin. Dalam bab akidah maka tidak ada toleransi. Kemudian dengan rahmat juga an-nubuwah, iaitu kenabian. Dengan rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasulullah dilantik menjadi nabi. Dan dengan jawatan nabi inilah maka banyak kehendak Allah dapat manusia tahu. Kehendak Allah dalam ibadah, dalam solat, dalam puasa, dalam hubungan sesama manusia. Jadi kehendak-kehendak Allah tu manusia tahu. Kenapa? Kerana wahyu yang datang kepada Nabi. Dan dengan rahmat juga, Imam Ibn Jauzi kata, Allah SWT turunkan Quran. Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipilihkan kepada kita secara mutawatir, lafzin wa ma'nan, lafzan wa ma'nan.
mutawatir. Maksudnya dipindah daripada satu generasi dengan jumlah yang ramai, yang mustahil berlaku pendustaan. Lafaz dia, makna dia dapat dipahami dengan baik melalui rahmat yang Allah Ta'ala hantar. Dan yang keenam, dia start nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, nombor 10. Dia start dengan keduniaan. Rahmat dalam bentuk dunia. Bagaimana? Nombor 6 Allah Ta'ala ke hujan. Al-Matar. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 dia kaitan dengan Al-Quran, dengan iman yang boleh membawa manusia ke syurga. Tapi start nombor dengan rahmat Allah SWT ini hujan diturunkan. Dan dia maunya perkaitan. Hujan dikaitkan dengan rezeki. Kerana daripada air Allah Ta'ala belah bumi. Wa ambatna fiha, kami telah tumbuhkan pada bumi itu tumbuh-tumbuhan dengan jadi sumber rezeki kepada mata'an lakum wa li'an'amikum, sumber rezeki kepada kamu sendiri dan juga kepada binatang ternak kamu. Jadi yang ketujuh rezeki, rahmat itulah bentuk rezeki. Kemudian nikmat, Allah Ta'ala hantar nikmat, yang mana Allah Ta'ala jadikan setiap buah punya rasa yang berbeza. Buah raya rasa lain, buah moktai rasa lain, rambut teh rasa lain, buah raya lain, buah teh lain, semua rasa yang berbeza. Jadi ini kenikmatan yang Allah Ta'ala beri. Rasa puyuh lagu lain, rasa ayam lagu lain. Kemudian daging lagu lain, daging lembu, daging kambing berbeza. Semua tu daripada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kemudian yang ke-9, kesihatan. Sihat. Allah Ta'ala kurniakan dengan rahmatnya beri manusia sihat. Kemudian minnah, kurniaan. Allah Ta'ala beri kepada manusia berbeza-beza minnah. Kurniaan Allah. Ada Allah Ta'ala beri kurniaan di segi kepandaian seseorang itu. Ada Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kecantikan tubuh badan dia. Ada Allah Ta'ala kurniakan kemewahan harta. Berarti manusia berbeza minnah yang Allah Ta'ala kurniakan. Kemudian ar-riqah, itu kelembutan, lemah lembut. Sifat lemah lembut. Tinggalkan singa, tinggalkan Nabi SAW memberitahu dalam hadis, tinggalkan Allah Ta'ala letak kepada kuda, yang mana kuda dia akan angkat kaki dia, takut terpijak anaknya. Kenapa? Kerana Allah campakkan kepadanya kelembutan. Kemudian al-maghfirah, pengampunan. Yang ke-12, pengampunan. Jadi rahmat berbentuk pengampunan. Pengampunan ini ada kaitan dengan dosa, ada kaitan dengan pelanggaran apa yang Allah Ta'ala perintah dan pelanggaran kepada sunnah Nabi. Jadi bukan saja kita, sahabat Nabi ini semuanya mu'allaf. Sahabat Nabi mereka bukan majoriti sahabat Rasulullah datang daripada syirik. Mereka ini menyembah berhala. Tetapi setelah menerima Islam, Allah Ta'ala beri pengampunan. Dan Allah Ta'ala tinggikan darjatnya. Sehingga ulama-ulama hadis mengatakan tidak ada generasi manusia yang terbaik selepas Nabi-Nabi. Nabi-Nabi yang dianggarkan oleh ulama lebih kurang 124,000 orang. Kemudian tidak ada manusia yang terbaik yang Allah Ta'ala lahirkan di muka bumi kecuali sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah pengampunan daripada Allah. Kemudian selepas sahabat tabi'in dan di antara orang yang beriman sendiri, ada yang tersilap dalam dosa besar seperti zina, membunuh, mencuri. Kemudian mereka bertaubat. Allah terima taubat mereka. Kerana pengampunan yang Allah kurniakan daripada rahmat. Rahmat yang Allah jadikan sifat rahmat kepada Allah sendiri dan juga Allah jadikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sendiri. Itu di antara 12. Kita ada lagi 4. Kita taruh pas ni pula. Pas ni lagi. Ya. Okey, jelas. Rupanya rahmat ini yang 5 tadi
Hak 5 tu hak tak nampak. Rahmat Allah yang turun melalui Nabi. Hak 5 tu lah hak payah sikitnya. Kita nak dapatkan syurga. Kita nak dapatkan la ilaha illallah. Kita nak dapatkan iman. Kita nak dapatkan keyakinan sengoti-ngoti tentang nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil Al-Quran tu sebagai rahmatan rahmatan tu. Al-Quran sebagai rahmat tu. Payah. Kita dah ambil Al-Quran ni sebagai syifa, sebagai wak pelari. Lagi tu je Al-Quran kita ambil, tapi rahmatan tu payah sikit tu. Jadi ni hari kita, jadi kalau kita tak kenal ni, jadi kita tak tahu, silap ambil lah. Jadi menyebabkan kita silap. Jadi bersama dengan kita dah ready tu Syekh Faiz Fadlullah. Faiz, boleh dengar ni? Sa'akam دلوقتي ساعة والله الساعة الخامسة بالضبط مساء يا شيخ. يعني قبل المغرب sebelum maghrib lagi. قبيل المغرب يعني. قبيل المغرب. معلش حصل مشكلة في النت. Okey, tak apa. Okey. Ustaz Faiz, kita sedang bercerita tentang rahmatan lil alamin. Muhammad ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa rahmah lil alamin, pembawa rahmat. Jadi bila gitu apa Ustaz Faiz lah kalau kita sebut rahmatan lil alamin tu, apa Ustaz Faiz nak berkongsi dengan kita? Sikitlah kalau ada perkongsian. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Dengar. Pertamanya saya minta maaf di atas keterlewatan disebabkan waktu kita yang jauh berbeza. Terima kasih kepada Ustaz pengerusi majlis yang sudi menjadi moderator yang saya sifatkan cukup cemerlang, santai yang sangat menyerikan hati kita semua. Dan Fadilatul Syekh Al-Ustaz Nik Omar شيخي كان في المعهد دار الأنور في سنة 2007 تقريبا يعني. تعلمت هناك؟ والله عرفته بكثير وأنه شيخي وأنا تلميذه. الله أكبر. يا شيخنا فأهلا بكم شيخنا بارك الله فيك. عساك طيب عساك بخير. Terima kasih kepada guru kami Ustaz Nik Muhammad Omar. Ustaz Nik Omar ni sewaktu 2007 ataupun 2008 ketika itu saya pelajar beliau di Ma'had Daril Anwar. Begitu saya mengenali peribadi Ustaz Nik Omar dan saya cukup mengenali bagaimana perihal adinda Ustaz Nik Omar. Sepanjang pengamatan saya di sana, terima kasih dan akhirnya kami bertemu kembali. Tidak lupa juga kepada guru saya Ustaz Yusri Hafizahullah yang masih lagi kami keep in touch. Masih lagi sentiasa berhubung meskipun ufuk yang berbeza dan waktu yang menjarakkan kita. Ustaz Rosli Muslim. Terima kasih kerana memberikan sudi memberikan peluang untuk saya berkongsi serba sedikit. Sebenarnya minta maaf saya agak kelam kabut tadi bekerja dengan, saya baru balik dari umrah, kemudian saya bekerja dengan kelas, kemudian terus ada online ni. Saya sudi juga untuk menghadirkan diri. Terima kasih di atas jemputan bersama tokoh-tokoh yang cukup disegani. Berkenaan rahmatan lil alamin. Sebenarnya tempoh hari kerajaan Arab Saudi dia ada mengumpulkan ensiklopedia. Sewaktu itu Ustaz Ali Muda yang bertugas di pejabat menteri, saya dah bawa balik kitab tu berkenaan rahmatan lil alamin, ada lebih kurang hampir satu beg tu 30 kg, hampir 23 kg ensiklopedia tentang bagaimana nak implement rahmatan lil alamin. Dia menghimpunkan kertas-kertas kerja ulama-ulama seluruh dunia. Dari Sudan, dari Arab Saudi, Majma' Buhuth Fiqhiyah dari Mesir, dan nampaknya hanya sedikit sahaja sempat dilaksanakan. Ala kulli hal,
kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang telah dia berikan, walaupun mungkin sebentar. Semoga menjadi asbab dan jawapan kita di hadapan Allah kelak. Dan tentang rahmah, saya tadi Ustaz Nick, saya sempat dengar Ustaz Nick dah menguraikan serba ringkas tentang Rahman, Rahim. Dan Ustaz Yusri sebentar tadi pun dah tambah sedikit sebanyak. Ya, kehidupan kita selepas ini adalah kehidupan adanya syurga neraka. So, itu adalah perkara yang menjadi target utama kita, walau di mana kita berada sekalipun. Saya sendiri secara peribadi, jika berbincang tentang rahmat, ialah Allah dah berikan kita pelbagai kenikmatan, terutamanya atas dunia, kemudian akhirat kelak. Dan hadis yang tidak perlu kita huraikan lagi, Allah menyimpan hampir 99 rahmat kepada hamba-Nya di akhirat kelak, dan hanya 1% sahaja diberikan kepada keseluruhan umat-Nya. Okey, baik. Tentang itu. Cuma saya terima kasih di atas wakaf ilmu. Ilmu ni apa pada saya? Satu syair yang cukup baik, yang sering kali menjadi motivasi kepada kita. Jika kita melihat orang kaya, ya, mereka ada kedudukan, mereka ada pangkat, mereka ada harta, mereka ada itu, ada ini. Dia menjadi motivasi untuk kita terus menuntut ilmu terutamanya. Dan satu syair yang biasa kita dengar, lain rafa'al ghaniyyu liwa amalin. Kalaulah si kaya itu mengangkat bendera kekayaan, mereka berbangga dengan harta, kedudukan dan pangkat, kita wa anta rafa'ta liwa'a ilmin. Dan sesuailah kita mengangkat panji-panji ilmu dan wakaf ilmu yang telah diadakan oleh Ustaz Abdul Sattar, Ustaz Yusri, jemputan-jemputan Ustaz Rosli, Ustaz Nick Omar. Dan bagi saya berbincang tentang rahmat Allah, ya, inilah rahmat Allah selagi mana kita berada di atas muka bumi ini dan kita masih berpeluang berada dalam majlis ilmu, bahkan walaupun memisahkan jarak yang beribu-ribu batu, kita berada dalam majlis ilmu. Dengan majlisnya sebegini telah melembutkan hati kita. Bahkan yang mendengar mungkin adalah non-Muslim, mereka yang tidak beriman kepada Allah, dan kita menyebarkan kasih sayang di atas nama Islam, di atas nama Allah, di atas nama rahmat. Dan itulah sebenarnya kebaikan-kebaikan untuk kita menyebarluaskan agama Allah. Dan satu lagi, ya, kemungkinan apa yang kita lakukan ini mendapat kecaman, mendapatkan kritikan. Tapi saya fikir kita semua telah dengar satu pepatah yang biasa kita dengar. Tak silap saya oleh Sufyan Ats-Tsauri, walaqad amurru 'alal la'im yasubbuni. Ketika mana aku mendengar mereka ni mengecam aku, mereka mengkritik aku, mereka kata itu dan ini tentang apa yang cuba aku buatkan. Yasubbuni. Tapi satu je yang aku buat adalah famadha itu, aku berjalan. Fakul tu la yakni ni. Barangkali orang yang duk kata dengan aku tu, oh, mereka tak maksudkan itu adalah tentang aku. Jadi pada saya kecaman-kecaman ataupun kritikan-kritikan yang kita mendepani untuk kita menyebarluaskan Islam adalah rahmat kepada seluruh umat, itu perlu diteruskan. Dan terima kasih walaupun ruangan yang begitu kecil tetapi menjadi asbab jawapan di hadapan Allah oleh yang telah digerakkan oleh semua asatizah yang di hadapan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah wa barakallah. Fik. Jadi rupa-rupanya Ustaz ni anak murid Ustaz ni juga lah. Pernah belajar di Darul Anwar. Wala, itu kata hamba tua dah tak ingat. Ya, lagi pun masa tu dia, tapi masa kita, dia pun budak-budak. Kita sebagai guru ni kita suka apabila anak murid ni berjaya. Ya. Satu yang kita banggakan sangatlah ni. Ni guru ni lagu tu je sebenarnya. Ibarat saya pernah cerita kepada murid-murid, saya kata guru ni ibaratnya orang tolak kereta, orang yang tolak kereta mampu tengah jalan, panggil kita tolak. Bila kita tolak, kereta tu pergi, kita jalan kaki kita. Tak lagu tu je lah guru ni. Maknanya kita suka bila kita tolak kereta hidup. Kita tolak kereta, kereta tak hidup tu letih kat dah. Mana bila kereta tu hidup, dia pergilah ke dunianya.
Jadi kita sebagai kata pemula, sebagai yang pemula untuk menggerakkan, alhamdulillah ada hasil daripada Darul Anwar di antara banyak yang ada. Kita nampak dah sore hari ni. Dah banyak lagi sebenarnya orang kita tak tahu. Kita insya-Allah Ustaz Yusri akan kumpul-kumpul ke anak murid dia di apa ni at-taqaddum, dan kita akan kumpul murid kita duduk sini kerana mereka ni sebenarnya lebih hebat daripada kita pun. Sebab mereka berada di dunia mereka, dunia kita ni nak pergi dah. Jadi apa kalau kita cerita pun kadang-kadang tak kena dengan kamera saya out. Tak apa. Okey. Kita terus dengan wakil lah ni. Okey, kita pergi kepada Ustaz Nik pula. Ustaz Nik boleh bagi ulasan sikit kepada apa yang diceritakan oleh Faiz tadi, saudara kita Faiz tadi. Kalau boleh Ustaz Nik boleh kembangkan lagi, insya-Allah. Ataupun berapa lagi Ustaz Nik nak Ya. Silakan. Ahlan wa sahlan pada Syekh Faiz. Semoga dapat menabur bakti yang terbaiklah untuk umat ini. Ya. Kamu nak sambung sikit apabila sebut rahmat dan sebagaimana disebut oleh Syekh Faiz tadi, sebenarnya dia rahmat ni kita kena yakin dan kita kena faham dia tidak berkait dengan individu. Dia tidak berkait dengan kelompok tertentu. Walaupun mungkin kelompok tertentu tu cuba menonjolkan makna dan menjadikan dia sebagai satu gagasan. Tetapi dia mari daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang nak tunjukkan. Mana kalau kita sebelum ni kita tidak kecek berrahmat, bukan salah orang lain, salah kita sendiri. Kita tidak kecek berrahmat, kita tidak syarah, kita tidak fahamkan kepada dunia ini betapa Allah Ta'ala ni begitu sayang. Jadi saya Allah Ta'ala ni sehingga dia utus seorang Nabi khusus. Dan kita tahulah walaupun dia seorang Nabi daripada kalangan kita, macam kita juga manusia, cuma dia ada kelebihan, dia ada kekuatan. Dia maksum. Dia dididik, ditarbiah direct oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab untuk tunjukkan qudwah dan uswah. Sebagai ulama dia kata kalau apabila sebut uswah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bila sebut uswah ni dia merangkumi keseluruhan berkaitan dengan individu tersebut. Sebahagian ulama juga kata kalau sebut qudwah dia bahagian-bahagian tertentu, itu di sudut bahasa lah. Tapi kalau kita nak tekan di sudut uswah, maknanya apa yang ada pada Nabi SAW ni semua sekali comel belaka. Dan comel Nabi ni sebab apa? Sebab dia nak bawa rahmat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dengan rahmat dia nak suruh orang mudah faham lagi, bersama Nabi ni ada Quran. Dan Quran ni kita tahu mari daripada Allah Ta'ala. Tidak ada satu ayat pun yang berkait dengan emosi. Tidak ada satu ayat pun yang berkait dengan panah bagai Allah Ta'ala. Contohnya, semua ayat-ayat Quran adalah mukjizat. Semua ayat Quran berkait dengan rahmat Allah SWT. Satu contoh sebagaimana sambung Ustaz Ali sebut tadi, berkait dengan air. Dan macam mana air ni, kita tahu dia menjadi sumber kehidupan. Dan besarnya rahmat Allah melalui nikmat dia, antaranya air yang menjadi keperluan asasi kepada makhluk ini, sehingga Allah Ta'ala teruskan nikmat dia, nikmat air ni atas dunia dan berterusan sampai syurga. Sehingga Allah Ta'ala sebut antara nikmat dan syurga ni ialah tajri min tahtiha al-anhar. Dan ada kata-kata penjaga dulu kata, di situ ada air, di situ ada tamadun. Di situ ada air, di situ ada tamadun. Nak menggambarkan hatta sekarang ni pun, walaupun manusia sekarang ni dia mikir, ada sebahagian manusia mikir, hamba ada baca kebetulan dalam bulan lepas, seorang jutawan dah ada dia lebih kurang 120 bilion duit dia. 120 bilion.
Tapi nak kumpul lagi sebab apa? Sebab nak bina bandar baru di planet mana, Merih ke Mushtari apa semua sekali. Maknanya tak cukup nak hidup atas dunia ni. Terserah pada dia lah. Tapi maknanya hatta dunia sekarang ni pun dia boleh membina perkampungan, kehidupan, bandar, satu tamadun, tapi dia mesti ada air. Dan sejarah dulu pun kita tahu ada air. Air ni sumber penting, dan macam mana Allah Ta'ala nak gambarkan kehidupan ni, contoh air. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Perumpamaan kehidupan ni macam air yang turun daripada langit. Jadi air yang turun daripada langit biasanya kita tengok mula-mula dia akan sentuh bumi tempat yang tinggi. Kita kata bukit, gunung. Kemudian dia turun, nak boleh sapa kepada kita ni, tak tahu perjalanan dia sejauh mana, dia melalui lurah-lurah, bukit-bukit, tanah bersama dia, kadang-kadang dia bawa sapah-sapah, dia bawa seluk-seluk apa semua sekali. Jadi terserah pada saluran air tu sapa kepada orang. Setengah orang sapa dia air yang jernih. Bersih, dia boleh buat mandi, boleh basuh kereta, boleh minum, boleh terjun dalam sungai kerana air bersih. Ada setengah tu maknanya kuning seumur. Nak minum tak boleh, nak basuh kereta tak boleh. Akhir sekali terjun juga dalam sungai, muka tak ada dah air. Jadi begitu juga sumber ilmu ni, kadang-kadang Al-Quran yang merupakan hidayah ni, sumber ilmu ni nak boleh sapa kepada manusia, kadang-kadang dia dah melalui proses kefahaman generasi-generasi terdahulu. Kadang-kadang manusia ni dia dapat ilmu berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan Islam ni bukan daripada sumber yang sahih. Sehingga sebagaimana air yang kotor lah. Itu satu. Nak menunjukkan kepada kita besarnya peranan orang yang berilmu ni, dia kena sebar. Kena sebar ilmu sehingga manusia kalau dia tolak hidayah Allah, tolak dalam keadaan dia faham. Puas hati kita. Masalah dia terima tak terima, dia punya pasal. Tapi masalah kita akan disoal oleh Allah Ta'ala, kita sampai ke tak. Itu masalah kita. Jadi air ni sehingga dia bagi kenikmatan kepada makhluk Allah Ta'ala, bukan setakat manusia, bahkan semualah. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, sehingga iza akhadhatil ard zukhrufaha wa zayyanat. Sehingga dunia ni mana jadi indah. Wazayyanat mana dia berhias, dia janguk. Jadi manusia janguk ni sebenarnya dia ikut tabiat dunia dia. Dunia sendiri janguk. Kalau tidak, manusia nak janguk macam mana kalau dia tidak tengok contoh. Jadi dia tengok contoh pada dunia. Jadi menghijau, jadi adanya air, tumbuh-tumbuhan, Ustaz Ali sebut tadi, dengar apa dia, buah-buahan yang pelbagai, makanan yang pelbagai rasa, walaupun sebut manis, semua manis belaka, semua manis leting, tapi rasa lain-lain. Yang buah dia manis, dia buah lasak manis cara dia. Itu zukhrufaha wa zayyanat. Tapi semua sekali itu akan hancur belaka. Sebagaimana kehidupan kita juga semuanya akan hancur. Cuma orang kata kehancuran makhluk Allah ni, kalau binatang kita panggil mapu. Kalau pokok kita panggil tumbang. Kalau rumah kita panggil runtuh. Kalau kita manusia kita panggil matilah. Jadi macam mana nak suruh kita faham, yakin betul kita ni memang semuanya akan mati dan akan dihidup semula oleh Allah Ta'ala. Jadi cara paling mudah untuk kita selamat ialah kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni lah. Dan satu lagi, sebab itulah kita boleh tengok sebab apa pentingnya akhlak ni. Kalau kita perhati, setiap Nabi-Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala tunjukkan akhlak-akhlak tertentu. Maknanya Nabi Ibrahim ada akhlak khusus yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Nuh ada akhlak tertentu. Nabi-Nabi lain semua sekali. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, dia rangkum keseluruhan akhlak yang mulia tu ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Semua akhlak yang tak molek, semua tak ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab antara faktornya, akhlak ni lah
dia merupakan asas untuk manusia berurusan dengan manusia. Asas kita mula-mula berurusan kita dengan Allah Ta'ala lah. Dengan keimanan kita yang kita takbirkan, keyakinan ni bukti dia asasnya melalui rukun-rukun Islam. Cuma kita nak tunjukkan kita orang Islam ni orang yang terbaik, itu ada ihsan tu. Tetapi dalam kita berihsan dan nak tunjukkan Islam ni, kita banyak berurusan dengan manusia. Jadi cara macam mana kita nak berurusan dengan manusia? Dengan akhlak. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kalau kita perhati, asas kalimah akhlak tu dengan penciptaan asalnya sama deh, khalaqa. Hak ni khalaqa, mencipta. Hak ni khuluq. Khuluq jadi akhlak. Jadi akhlak ni dia berkaitan rapat dengan penciptaan. Ertinya dinamakan manusia kerana dia ada akhlak. Kalau tak ada akhlak, tak nama manusia. Hatta katanya penjaga Cina dulu, zaman purba dulu, dia sebut manusia ni dinamakan manusia kerana dia berkait dengan bahasa Arab dia kata al-muru'ah. Maruah diri. Maknanya kebaikan hak dia nak lah. Jadi kita panggil al-hikmah dhalatul mu'min lah dah. Maknanya walaupun sumber tu mari daripada non-Muslim, tapi benda molek kita boleh ambil. Jadi semua benda molek sebenarnya semuanya ada dalam rahmat Allah Ta'ala, ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Cuma yang menjadi masalah ialah macam mana kita nak terapkan kelakuan, akhlak, tingkah laku, muamalat Nabi kita Muhammad SAW ni dalam kehidupan kita, dan kita nak terjemuh dalam kehidupan kita bersama masyarakat lah, supaya dunia tahu betapanya indah Islam ni melalui akhlak hamba-hamba Allah SWT. Wallahu a'lam. Ya. Okey, terima kasih Ustaz Ni. Jadi merangkumi semua segala-galanya. Rahmat yang Ustaz Lee sebut ada 12 perkara tadi, dan Ustaz Faiz sebut pula tadi, Ustaz Yusri pun ada cerita, Ustaz Ni rangkumkan, dah maknanya komplit. Learningnya, jadi yang menjadi di hadapan kita sekarang ni ialah masalahnya bila kita dah faham tentang rahmat itu, maka menjadi tanggungjawab kita lah menyebarkan rahmat ini ke seluruh alam. Nabi selesai dah kerja dia telah sebarkan rahmat ni kepada 12,000 sahabat Nabi, para sahabat Nabi pun telah selesai tugas mereka menyebarkan rahmat ini ke seluruh pelosok alam. Nah, maka sapalah kepada kita. Maka menjadi tugas kita lah learning nak menyebarkan. Ya kita duk bersibuk sangat, ya kita duk kalut sangat ni, bukan kerana nak rahmat tu nak ambil boleh kita, tetapi kita nak aplikasikan yang Allah kata rahmatan lil alamin, rahmat ke seluruh alam itu. Kita nak pastikan bahawa rahmat Allah ini dapat dikecapi oleh seluruh makhluk Allah yang duduk dekat keliling-keliling kita dan yang duduk jauh-jauh daripada kita. Jadi sebagaimana Ustaz Faiz kata tadi, kecaman, cemuhan ke apa semua kita tanggunglah. Kita tanggung dan kita berdoa supaya kita cita-cita kita sampai sebagaimana yang disebut tadilah. Orang duduk kecil, orang duduk maki hamun tu kita anggap ke dia tak kata kita, dia kata ke orang lain. Subhana syair kata tadi, laim sabab apa semua tu dah, makian, kutukan itu kita anggapkan mereka tidak kata kita, mereka kata kau orang sebelah kita. Jadi baru senang hati kita. Kalau kita duduk berasa orang kita ni kadang-kadang kita orang jeling pun kita berasa mana jeling kawin? Ada salah ke apa kawin? Dia jeling kat orang lain. Kita senang hati kita ni. Senang hati kita. Jadi kita teruskan. Terima kasih lagi kepada sahabat kita yang masih lagi setia bersama dengan kita di Wakaf Ilmi ni. Ramai atas wakaf ni tak ada. Tak utuh wakaf kita, insya-Allah. Okey, utuh. Jadi Ustaz Lee, kita sebenarnya dah masuk sejak dah. Dalam khabar tak khabar, kita telah pun sejak ada 59 minit dah. Kita bersiaran ni. Tak apa, malam ni kita beri sikit lagi. Dalam 2-3 minit lagi. Ustaz Lee. Satu-satu. Ya, silakan. Sebelum Ustaz Lee boleh nak celah sikit. Boleh. Silakan.
Okey, terima kasih pada Ustaz Sata. Tadi kita ada tengok di apa ni, pelayar kita ada soalan. Oh, tak perasan soalan. Iaitu kena cari. berpandu pada ayat Allah Taala, wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira. Tidak kami utuskan kau Muhammad melainkan membawa dua perkara, satu perkara basyir, perkara gembira, yang kedua naziran, iaitu perkara inzar, perkara amaran. Jadi dalam kerahmatan, nikmat, sebagaimana kita cerita saat ni, yang Ustaz ni cerita saat ni, antara rahmat juga Allah Ta'ala bawakan kehidupan kita di dunia ni benda yang bertentangan, benda yang berlawanan. Ada lelaki, ada puan, ada malam, ada siang, ada baik, ada buruk, ada dekat, ada jauh, ada. Kemudian ada comel, ada uduh, ada yang halal, ada yang haram, ada. Kita fokus kepada dalam semua perkara, begitulah dipanggil ratib kehidupan kita ataupun recam kehidupan kita. Ya Allah Ta'ala berikan kenikmatan. Jadi artinya kalau kita katakan rahmat, nikmat dalam benda-benda hak sedap saja, benda-benda hak baik saja, kita benda-benda hak yang indah-indah, yang comel-comel saja. Namun perkara itu boleh kita buat, boleh kita ambil, boleh kita makan, boleh kita rasai. Dalam waktu sama, kita juga berhadapan dengan perkara-perkara yang tak baik, uduh, haram dan sebagainya. Jadi di sini letak selain daripada Ustaz ni sebut tadi sebagai kita nak jalani menuju kepada akhirat, kita juga bila berdepan dengan dua perkara ni menjadi ujian kepada kita. Allah Ta'ala waktu turun perkara ni, dan Nabi terang benda basyir, benda gembira, benda hak nikmat, benda hak lazat, benda hak yang baik, bagus. Kemudian Nabi juga bawa juga proteksi Allah dalam bentuk nazir, inzar. Inzar kemuncaknya iaitu amaran, mengelak daripada tergelincir ke dalam neraka Allah wa'alaikumsalam. Jadi artinya bila kita elok daripada benda-benda amaran ni, sama ada makanan, sama ada pakaian, sama ada pergaulan, sama ada macam-macam perkara benda-benda hak yang berlawanan kepada basyir tadi. Seumpama dalam makan, ada makanan hak yang dilarang. Makanan ada disebut dalam Quran iaitu khinzir, maita dan seumpamanya. Begitu juga minuman, ada minuman diharam. Dalam agama kita, contohnya arak, ada permainan, main hak diharamkan. Contohnya judi. Ada pergaulan diharamkan iaitu zina, pergaulan diharamkan iaitu riba dan sebagainya lah. Jadi kita tengok sekarang ni pengimbangnya di antara dua ni, dia jadi tidak memberat kepada basyir. Dia banyak kepada benda-benda hak nazir. Ditonjol begitu. Jadi kalau kita tengok soalan daripada netizen tadi, suhura berkenaan dengan nazir. Itulah benda-benda yang benda-benda hak Nabi bawa beritahu kepada kita, benda-benda ancaman, benda-benda amaran tadi, supaya kita hidup mengelak dan tidak mengambilnya. Dan mengelak dan tidak mengambil itulah merupakan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Jelas. Saudara kita tadi Amir Ismail Cekko. Dia tanya Nabi bawa naziran, Nabi ini sebagai basyiran wa naziran. Saya pun nak respon juga sikit. Dia ibarat gini yang mudah kita nak faham. Naziran, basyiran wa naziran ni. Contohnya orang bagi hadiah kita seperti kereta.
Katalah saya bagi kau Ustaz Nik lah. Saya mengkompeti banyak tadi 120 bilion tadi Ustaz Nik. Daripada saya pergi banner di planet lain tu, baik saya bagi kereta seputih kau Ustaz Nik. Jadi saya bagi kereta seputih kau Ustaz Nik Umar. Itu sebagai kita kata macam mula-mula gitu, basyiran lah kita kata. Tetapi di sebalik tu ada naziran. Saya akan bagi amaran kepada Ustaz Nik. Kau boleh bagi kereta ni ke demo, tapi demo kena jagalah kereta ni. Demo kena jaga kereta ni. Demo tak boleh dalam tempat minyak demo pergi bubuh air sejuk. Tak boleh. Tak. Walaupun air tu serupa dengan minyak, keruh kak serupa minyak, tapi demo tak boleh ambil air buah ada kereta, punuh kereta demo. Itu naziran. Kalau demo bubuh juga, mana kata punuhlah kereta. Nah, demo jangan bawa laju Ustaz ni. Walaupun kereta ni 6,000 cc. 6,000 cc kereta ni. Tapi Ustaz tak boleh dabal lain. Tak boleh dabal lain. Tak boleh duduk potong rekod dabal lain kot sikot dek. Jadi itu naziran. Jadi naziran dan basyiran itu mari kedua-dua dia sekali. Nabi, kalau Nabi royak mak molek saja, membuat uduh pun tak ada hak, maknanya tidak memberi rahmat kepada kita. Naziran ini ialah ibarat saat ni lah. Serupa dengan kita nak jaga kereta orang bui kita. Dah, Allah suruh ke dunia ni kita. Suruh kita duduk. Dunia ini, bombing ni Allah suruh kita. Maka ada naziran dia. Bombing ni hak aku tapi mu tak boleh buat go tu, mu tak boleh buat go ni, mu tak boleh buat go tu. Nah, kalau mu buat akan merosakkan, akan punuh gini. Jadi itulah sebagai rahmatnya, mana Nabi yang menyampaikan naziran nak suruh kita pandai jaga bombing. Bila kita pandai jaga bombing, kita tidak buat gapo yang Nabi lari tak suruh buat, maka rahmat tu turun. Itu cara mudah kita nak faham. Bapa Nabi yang mari tu royak basyirah, royak berita gembira di akhirat esok ada syurganya bertikak-tikaknya, ada airnya, tahtihal anharnya, bawah syurga tu ada mengalir airnya, royak macam ni. Tapi atas dunia ni kalau mu nak syurga, mu tak boleh buat gon, mu jangan duk buat gon. Nah, jangan duk togok timur. Lah ni orang kalut dengan timur. Bulan Maulud ni sepatutnya kita duk cerita, habiskan masa kita menceritakan kepada Nabi, tapi terpaksa kita cerita bak timur pula. Bak cerita aruknya ke apa dah. Ni satu yang uras sikit Syekh Satan. Ya. Syekh Satan. Uras sikit bak timur ni guna. Bak timur ni saya pun tak reti kot nak uras. Tetapi ia sangat malang lah. Dalam suasana kita menyambut, dalam masa yang sama kita duduk nak sambut Maulidul Rasul. Tiba-tiba mari isu pengedaran arak yang namanya pula nama timur, lebih kurang nama kita orang Kelantan lah. Nama timur ni orang Kelantan, orang luar berkali dia sebut Fatimah, orang Kelantan ni sebut timur begitu je. Dan lepas tu pula buatlah alasan macam-macam. Oh, timur ni bukan nama Melayu, timur ni asal biji dah apa macam-macam lah. Tapi kita rasa sensitif lah dengan pakaian di botolnya pula nampak supaya pakai piah. Ahlan wa sahlan Ustaz Fadil, ada Ustaz Fadil bersama dengan kita juga. Hari ni Ustaz Fadil, kita tak nak tanya Ustaz Fadil dia dah. Boleh kau? Kau ada nak kata ke apa juga? Main duduk dia pun. Masuk TV lah ni. Okey, kau masuk TV tu rahmat dah ni. Okey. Jadi itulah satu kita kata Ustaz Fadil, satu yang sangat malang lah dalam sebuah negara yang kita kata negara Islam, diperintah oleh orang supaya kita juga. Tetapi benda-benda gini boleh terlepas tubik. Sepatutnya boleh sekat dari awal sebelum sapa kepada rakyat marahin macam kita ni. Patutnya sekat awal dah. Jangan benda tu saya badah baru pakak desok supaya di lesen ke apa sebab gapo dah. Benda tu saya badah. Dah dengan macam-macam. Ada Ustaz ni orang viral hari ni, ada jenis haruk nama Umar pula. Allahu Akbar. Nama Umar. Tak tahu mari daripada negara mana, tapi ada untuk viral. Nama Umar. Nasib baik tak ada nama Sata. Ada nama anak lagi legal. Jadi dahsyat lah. Keadaan yang sangat dahsyat. Jadi kita masa sejak dah Ustaz Lee duk nunggu rasanya. Ada lagi ke Ustaz Lee? Tak ada lah Ustaz Lee ni. Ada ke? Ada Ustaz. Ada Ustaz Lee. Ada lagi. Ada cari tak jumpa cik dah Ustaz Lee. Okey, Ustaz Lee dalam masa 3 minit Ustaz Lee, Ustaz Lee royak per habis. Ada 12, ada 4 ke tadi?
Seminit so. Okey. Silakan Ustaz Ali. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Satar dan rakan-rakan semua, sama ada yang dekat atau yang jauh. Alhamdulillah. Yang ke-13. Daripada rahmat Allah ini as-si'ah, iaitu Allah meluaskan Lega. sumber Kelegaan. rezeki Ya. jadi apa? Jadi lapang. Kemudian al-mawaddah. Yang ke-14 al-mawaddah. Iaitu Kasih sayang. kasih sayang. Ya. Jadi daripada rahmat Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. tersebarnya kasih sayang. Ya. Kalau kita tengok sejarah bagaimana sistem perhambaan dihapuskan. Dia Islam masih lagi mengakui hukum hamba ni. Apabila berlaku perang dan Islam kafir, dia orang kafir kalah, mereka jadi tawanan perang, automatik dia jadi hamba. Islam masih mengakui lagi hukum, tapi sekarang ni sudah tidak ada. Kerana kasih saya tadi. Bagaimana Nabi SAW memberi dorongan pada sahabat supaya membebaskan hamba. Jadi apabila diberi janji barang siapa membebaskan hamba kerana Allah, mencari redha Allah, maka Allah akan jadikan pembebasan untuk dirinya daripada api neraka. Jadi oleh kerana kasih sayang yang tinggi, mereka membebaskan hamba. Begitu juga al-usmah yang ke-15, al-usmah, iaitu jagaan daripada Allah. Dengan rahmat ini Allah jaga manusia. Dan dengan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mempunyai sifat menjaga semua manusia. Sama ada manusia itu beriman atau kufur. Yang beriman, Rasulullah menjaga mereka dengan akidah tauhid, dengan tidak tergelincir akidah, dengan mati dengan la ilaha illallah. Dan yang tidak beriman, Rasulullah berusaha melalui dakwah lemah lembut, dakwah kasih sayang, supaya mereka menerima la ilaha illallah. Walaupun akhirnya mereka masih tetap dengan tidak menerima. Contohnya Rasulullah telah dakwah bapa saudara dia, iaitu Abu Talib. Dan yang paling akhir, ketika Abu Talib hampir mati, Rasulullah telah datang dan duduk di pintu. Nabi kata, ya am, kul, katalah la ilaha illallah, uhajjulaka biha yaumal qiyamati amama rabbi. Wahai bapa saudaraku, katalah la ilaha illallah. Kalau kamu kata, pasti aku akan berhujjah dengan Allah di hari kiamat nanti di hadapan Tuhanku. Nabi cuba merayu. Cuba merayu. Sebab jiwa Rasulullah, jiwa yang nak setiap orang dapat terima dan mati dengan la ilaha illallah. Walaupun mereka masih tidak menerima, tapi Abi Talib kata, kalaulah tidak, kerana takut Quraisy akan mencaci aku, kerana takut kepada mati, maka Abu Talib telah ikut agama yang dibawa oleh anak saudara dia. Maka aku pilih untuk mati dengan agama Abdul Muttalib. Dan ketika itu tercabut roh daripada badan Abu Talib, dan Nabi menangis teresa-esa. Dan Nabi tetap, astaghfirullah Rabbi, aku tetap minta ampun kepada Tuhanku. Rasulullah turun berjalan kaki menangis teresa-esa sampai daripada Mekah sampai ke Mina. Jarak Mekah Mina lebih kurang 13 km. Saya beberapa kali dan jalan kaki daripada Mekah ke Mina. Jadi daripada sini kita dapat tahu Rasulullah menangis teresa-esa, tapi dia kata, la astaghfirullah Rabbi, tetap aku akan minta ampun untuk kamu, wahai bapa saudaraku. Sehinggalah turun ayat. Turun ayat ni di Mina. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Maksudnya kamu tidak boleh beri hidayat kepada orang yang kamu suka, tetapi orang yang kamu sayang, tapi Allah yang beri hidayat kepada sesiapa yang dia hendaki. Dan saya tutup dengan satu hadis. Yang hadis ini digunakan dalam kurikulum STAM di tingkat agama Malaysia, yang mana saya dulu jadi panel pemilih hadis. Jadi saya pilih hadis ini untuk jadikan kurikulum STAM. Yang sekarang inilah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya,
saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadan amaluhul jannah." Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin fasaddidu wa qaribu. Itu hadis yang cukup berharga untuk kita pada malam ini. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak akan masuk syurga dengan amalan. Lalu sahabat bertanya, kamu juga wahai Rasulullah? Kamu juga sama? Nabi kata, ya, aku juga. Aku juga sama. Illa kecuali Allah telah selimuti aku dengan kurniaannya dan rahmatnya. Fasaddidu wa qaribu. Oleh itu, hendaklah kamu semua teguhkan diri, kuatkan diri, berada di atas akidah yang benar, wa qaribu, dan kamu hendaklah hampirkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW beritahu, manusia ini tidak akan masuk syurga dengan amalan dia, dengan amalan soleh dia, dengan baiknya dirinya, dengan jasanya pada agama. Dia tidak boleh masuk syurga. Karena nikmat Allah begitu banyak sekali kepada kita yang kita tidak mampu untuk membayar segala nikmat-nikmat Allah itu. Tapi orang yang beriman boleh masuk syurga dengan rahmat Allah, dengan kurniaan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita, Nabi memerintahkan kita supaya teguh di atas akidah tauhid dan menghampirkan diri kepada Allah, dan kita hampirkan manusia kepada Allah. Bukan saja diri kita kena hampirkan kepada Allah, tapi kita kena berusaha menghampirkan orang lain. Mendekatkan orang lain. Kawan kita, kemungkinan jiran kita, kemungkinan orang-orang yang satu parti dengan kita, kemungkinan orang-orang yang satu pejabat dengan kita. Kita kena bawa mereka ini menghampirkan diri kepada Allah. Maka itulah rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, umat akhir zaman. Istimewanya umat akhir zaman ialah mereka bukan saja berfikir kepada diri mereka, bahkan mereka berfikir pada orang lain supaya orang lain juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan saya mengharapkan diri saya juga termasuk dalam umat akhir zaman yang dimuliakan oleh Allah sebagai umat terbaik, yang mana Nabi beritahu sesungguhnya Allah mengharamkan syurga kepada semua umat kecuali selepas umat ini memasuki syurga. Mulianya umat Muhammad, maka mereka ini seperti Nabi dia, seperti Nabi mereka. Iaitu bagaimana Nabi, dia bukan saja fikir diri dia, keluarga dia, bahkan dia fikir seluruh manusia yang lahir di dunia ini supaya balik pada Allah dengan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Jadi kita bersama, kita nak berusaha supaya kita menjadi baik dan cuba menghampirkan orang lain kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad, iaitu kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Ustaz Lee. Kita dah pun 1 jam 47 minit, 48 minit. Kebetulan saya tadi elektrik mati rumah ni. Blackout. Betul hujan tak lah ni, tengah hujan di luar ni lah hujan. Jadi saya dah sikit separuh dengar Ustaz Lee sebut tadi tu. Cuma dah lah neblah perkara Ustaz Lee sebut tentang rahmat. Rahmat ini ada neblah perkara yang dihuraikan oleh Ustaz Lee secara ringkasnya. Dia ada pula yang disebut oleh Ustaz Ni tadi pun ada ke-7 bermakna lebih 20. Lebih 20 makna rahmat ini. Maka menjadi tanggungjawab kita lah. Bukan setakat kita merasai ambil rahmat ni untuk kita, sebagaimana Ustaz Lee kata, kita juga perlu sebarkan rahmat ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, kepada seluruh alam ini. Jadi ada satu soalan daripada Abu Irfan ke, dia tanya lagu mana cerita orang yang hanya menyambut Maulidur Rasul tetapi tidak melaksanakan ajarannya atau cara ke ajaran Nabi. Jadi ni soalan ni kita bawa kepada hari Ahad
ataupun hari Rabu depan insya-Allah untuk kita kupas dengan dengan tamu-tamu kita yang lain akan mengupah bagaimana kita ni hanya reti sambut Maulidul Rasul saja, tetapi kita tidak menghayati akan segala ajaran yang Nabi bawa. InsyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita. Minta maaf kepada Ustaz Faiz yang kita tidak tak sempat nak bagi round kedua lagi dia. Terima kasih juga kepada Ustaz Yusri. Terima kasih kepada Ustaz Fadil yang sudi bersama dengan kita. Saya tak ada nak tanya soalan dia. Sebab dia ni kalau tanya dia boleh jawab je ni. Tapi tak ada nak tanya. Dan terima kasih kepada Ustaz Rosli yang banyak kali dah bersama dengan kita dalam wakaf ilmi ini, berkongsi ilmunya, berkongsi pengalamannya, seorang yang sangat alim, sangat banyak ilmu. Terima kasih juga kepada Ustaz Nik yang dalam keadaan dia kata tak sibuk, tapi memang dia sibuk. Kita tahu dia memang sibuk. Tapi dia tak sibuk, dia bagi masa untuk kita bersama pada malam ni. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Dan insya-Allah kali kedua dah Ustaz ni bersama dengan wakaf ilmi ni, dan insya-Allah akan ada kali ketiga, kali empat dan kali kelima. Jadi nampaknya kita kena berhenti sekat ni lah. Panjang-panjang kan, takut orang tidur. Buat kita 5 orang ni duduk buah nyanyi. Takut orang lain pakat tidur dah. Jadi kita terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah semoga apa yang kita bualkan hari ini dia bukanlah bualan kosong, tetapi ianya adalah isi-isi yang kita boleh ambil dan kita boleh amalkan, dan kita boleh royak pula kepada orang lain insya-Allah. Jadi dengan itu saya tinggalkan kita semua dengan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ampunkan segala dosa kita, Allah berkati kita, dan Allah berilah kesihatan yang berpanjangan kepada kita. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير.